Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Oktober bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isam. Tajuk utama malam ini. Anak Abuya tunjuk lokasi di Sorok dan di Rogol. Juga bentang RUU Mufti, Menteri Agama hormat pelbagai pandangan. Anak sulung kepada bekas pemimpin Al-Arqam Asy'ari Muhammad iaitu Ummu Atiyah yang mendakwa dikurung dan dirogol oleh seorang pemimpin Global Ikhwan Services and Businesses Holdings GISBH dibawa ke lokasi kejadian di Kampung Batu Hampar Dalam dekat Beruas petang tadi. Wanita berusia 41 tahun itu yang tiba diiringi 6 kenderaan polis dibawa terus ke rumah kediaman di dalam perkampungan itu dipercayai bagi menunjukkan lokasi dia didakwa dikurung. Ummu Atiyah sebelum ini mendedahkan pernah menjadi mangsa keganasan serta dirogol oleh seorang pemimpin GISBH. Wanita itu juga mendakwa dikurung dalam sebuah bilik di rumah setingkat kira-kira sebulan serta tidak diberi kemudahan menggunakan telefon bimbit oleh 4 lelaki yang juga pengikut GISBH. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin dalam sidang media di Ibu Negara sebelum ini mengesahkan Ummu Atiyah sudah membuat laporan polis berhubung dakwaan itu. Tan Sri Razarudin turut mengesahkan mangsa pernah mendapatkan rawatan psikiatri di Hospital Taiping sekitar 2018 dan kini sedang mengambil ubat di Hospital Melaka. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 342 Kanun Keseksaan dan polis sedang mengesan 4 lelaki terbabit yang mengurung mangsa bagi membantu siasatan. Sementara itu, tinjauan di perkampungan GISBH di lokasi terbabit mendapati kawasan tersebut lengang dan ditutup dengan garisan kuning polis. Tinjauan mendapati mahat dan kedai runcit di perkampungan berkenaan turut tidak beroperasi. Jalan di hadapan perkampungan itu juga didapati jarang dilalui kenderaan selain ia berada lebih 14 km dari Pekan Beruas. Ibu bapa kepada kanak-kanak yang sedang dalam perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM susulan OP Global bertelagah untuk mendapatkan hak penjagaan anak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya menerima satu kes yang mana ibu bapa berebut untuk menuntut anak mereka. Because some of them are not together. Ataupun mungkin they're together but tak tahulah, mungkin sebagai seorang wanita dia kalau dia nombor 3 dia takut yang lain tu ambil anak dia. We don't know. Kita perlu ada kesangsian tersebut supaya kita menjalankan tugas yang betul. Ya. Tapi demi keselamatan anak ini tolong faham kita. Sorry. Jadi sebenarnya ada perebutan hak penjagaan anak. Exactly. The word yang my staff bagi saya adalah perebutan anak penjagaan anak ini. So that's the word that I've been told. Saya yang itu dimaklum kepada saya kerana specific case diberi tahu kepada saya. So far itu ada satu baru yang saya dapat itu. Sebab itu yang lain itu kita perlu siasat dengan lebih teliti ya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menerima sebanyak 96 permohonan tuntutan anak diterima melibatkan lebih 200 kanak-kanak. Sebelum ini, Datuk Seri Nancy menegaskan pihaknya mempunyai sebab untuk meragui kesahihan pertalian darah dalam beberapa tuntutan yang telah dibuat. Kesemua mangsa tragedi perahu Lumba Karam di Sungai Sarawak telah ditemui. Berhampiran baraj sistem skim pengawalan Sungai Sarawak. Kesemua mereka ditemui dalam jarak 500 meter di antara satu sama lain. Ketua Polis Kuching, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata mayat ditemui sekitar 2.5 km dari lokasi kejadian perahu karam. Satu daripada mayat mangsa ditemui di tebing, manakala 4 lagi terapung di tengah sungai. Pertemuan pertama, dua mayat oleh pihak UKPS. Seterusnya pada jam 6.10 minit
maka satu mayat lagi ditemui oleh bomba penghampiran kawasan itu juga. Jadi pada jam 7 minit dan 7:10 minit, luar lagi penemuan mayat di lokasi penghampiran. Kesemua mangsa dihantar ke rumah mayat Hospital Umum Kuching untuk proses bedah siasat. Difahamkan mayat mangsa akan dibawa ke kampung halaman masing-masing untuk proses pengebumian. Mangsa merupakan anggota Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS yang hilang ketika melakukan latihan lumba perahu sempena Regata Sarawak 2024 yang akan diadakan pada 1 hingga 3 November depan. Kejadian berlaku selepas perahu lumba yang dinaiki mereka karam akibat ombak daripada bot nelayan yang lalu di kawasan mereka berlatih. Setiap pandangan berkenaan rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 akan dibentangkan dalam sidang Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar berkata walaupun RUU terbabit mendapat pelbagai pandangan, namun beliau menghormati setiap pandangan yang disuarakan. Mengulas mengenai kritikan keras Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin terhadapnya berkaitan RUU terbabit, Datuk Dr. Mohammad Naim juga tenang dan tidak melatah. Saya menghormati pandangan semua orang masing-masing ada pandangan yang tak disuarakan dan saya hormati. Tambah Datuk Dr. Mohammad Naim, RUU tersebut akan dibentangkan dalam sidang Parlimen kali ini jika tiada apa-apa aral. InsyaAllah akan hari Mufti ini kalau tidak ada apa aral kita akan bentangkan dalam sidang Parlimen kali ini. Okay? Datuk Dr. Mohammad Naim berkata demikian kepada media selepas seminar Adabul Ikhtilaf di Politeknik Ungku Omar PUO di Ipoh. Dalam ucapannya, beliau berkata perbezaan pandangan yang disuarakan menerusi pelbagai medium termasuk media sosial perlu dibuat dengan ilmu pengetahuan bagi mengelak perpecahan dalam kalangan umat Islam. Menurutnya amat penting menjaga adab ketika perselisihan pandangan dan peranan ilmuwan juga diperlukan bagi memberikan pencerahan dalam membentuk masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain. Kemajuan semasa projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Kelantan yang membabitkan 43.86 km kini mencapai 83.27% sehingga September, iaitu mendahului jadual yang ditetapkan. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR, Insinyur Niksoh Yaakob berkata pakej projek ECRL di Kelantan juga mendahului berbanding dua negeri lain hasil kerjasama erat semua pihak. Bagi stesen Kota Baru, progresnya adalah sebenar mendahului perancangan yang mana progres sekarang 45.48% berbanding 44.4% untuk stesen Kota Baru. Yang keduanya stesen di Pasir Putih, sedikit kelewatan berlaku yang mana sebenar adalah 45.96 berbanding 55.34%. Faktor-faktor persekitaran yang menyebabkan kerja tidak dapat disiapkan mengikut jadual. Walau macam mana pun, keseluruhan program ini akan dapat disiapkan pada Julai 2026 untuk keseluruhan projek ini. Jajaran ECRL sepanjang lebih 43 km di Kelantan melibatkan pembinaan dua buah stesen iaitu stesen Kota Baru yang ditetapkan sebagai stesen penumpang manakala stesen Pasir Putih pula untuk penumpang dan kargo. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat tapak projek ECRL di Tunjung Kota Baru siang tadi. Mengulas lanjut, Insinyur Niksoh berkata projek berkenaan juga dijangka tidak terjejas walaupun Kelantan bakal berdepan monsun Timur Laut MTL bulan depan memandangkan kerja-kerja pembinaan struktur sudah siap. Beliau turut berterima kasih kepada semua pihak terutama Malaysia Rail Link Sungai Berhad MRL yang bekerjasama erat antara satu sama lain bagi melancarkan projek ECRL itu. Projek ECRL sepanjang 665 km adalah projek infrastruktur rel yang menghubungkan negeri-negeri di pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang dengan Selangor di pantai barat Semenanjung. Keseluruhan projek ECRL dijangka akan siap pada Julai 2026 sebelum dapat digunakan pada 2027.
Melayu Myanmar terpinggir dan tersisih tetapi jati diri tetap teguh. Alhamdulillah bertemu lagi. Sumber bekalan makanan mencukupi untuk kegunaan rakyat sepanjang berlaku monsun Timur Laut MTL yang dijangka berakhir Mac tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Mohamad Sabu berkata jaminan bukan 100% namun pihaknya akan terus berikhtiar dengan memanfaatkan segala sumber dan pengalaman yang ada bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Muhammad berkata persediaan rapi sudah dilakukan oleh agensi berkaitan selepas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan supaya semua jentera di bawahnya bersiap sedia. Justru katanya rakyat tidak perlu bimbang kerana bekalan makanan tidak terjejas dan masih mencukupi buat masa ini. Jaminan ni kita boleh ikhtiar lah. Kita boleh ikhtiar macam di Amerika Syarikat, negara yang paling maju. Kita tengok apa yang berlaku monsun dia. Bangunan terpelanting, kereta melayang. Kalau peringkat itu walaupun dia world power, dia juga hadapi masalah. Jadi benda itu kita tak boleh takbur lah. Kita bersedia, kita cuba mencari ikhtiar. Tapi jaminan 100% kita akan dapat atasi, itu tak boleh. Mengulas lanjut, Muhammad berkata negara yang paling terjamin dari sudut sekuriti makanan di Asia adalah Singapura. Muhammad Sabu berkata demikian ketika ditanya mengenai persediaan KPKM memastikan sekuriti makanan mencukupi ketika menghadapi MTL yang dijangka bermula November ini yang berpotensi mengakibatkan hujan lebat dan banjir di beberapa kawasan seluruh negara. Terdahulu, Muhammad hadir menyaksikan perlepasan vesel tangkapan tuna berkapasiti tinggi dan bertaraf antarabangsa di Dermaga Bagan Dalam, Butterworth, Pulau Pinang hari ini. Sebanyak 75 tan ikan tuna yang ditangkap di Lautan Hindi itu akan dieksport ke Jepun, Amerika Syarikat, Singapura, Vietnam dan Thailand. Melayu Myanmar merupakan etnik minoriti yang mendiami kawasan pedalaman di selatan negara itu. Berbeza dengan bangsa Melayu lain di seluruh dunia, nasib Melayu Myanmar jarang diperkatakan. Mereka kekal terpinggir dan tersisih tetapi tetap teguh dengan jati diri Melayu sejak sekian lama. Wartawan Syafiq Azman bersama Muslim Care Malaysia menjejak masyarakat Melayu di selatan Myanmar. Masyarakat Melayu Myanmar kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan Melayu Champa di Kemboja, Melayu Cape di Afrika Selatan, Melayu Kokos di Australia dan lain-lain. Mereka bukanlah etnik Rohingya sebagaimana yang sering menjadi anggapan awal sesetengah pihak. Melayu Myanmar menetap di lebih dari 30 kampung di wilayah Tadin Tari atau nama Melayunya Tanah Sari, sebahagian dari kerajaan Kedah Tua suatu masa dahulu. Malah kampung-kampung di selatan Myanmar ini juga menggunakan nama Melayu seperti Kampung Pulau Telang, Kampung Tanjung Peluru, Kampung 10 Batu dan sebagainya. Jadi ada pelbagai faktor ya yang menyebabkan wujudnya komuniti Melayu di sini. Antaranya termasuk kita ada yang dipanggil penghijrahan akibat daripada penjajahan juga terutama sekali ketika berlakunya peperangan di antara Siam dan juga Kedah Jadi ketika itu kita tahu bahawa ini semua adalah wilayah Kedah, tetapi oleh kerana berlaku penjajahan maka ada yang naik yang lebih atas dan kekal tinggal di sini. Jelas Profesor Dr. Muhammad Nizal yang juga Duta Muslim Care Malaysia, sehingga kini masyarakat Melayu sudah menetap di selatan Myanmar sehingga 7 keturunan. Bagaimanapun kesan konflik dalaman dan ketidakstabilan politik Myanmar telah menyekat kemajuan masyarakat. Masyarakat Melayu di Myanmar hidup dalam keadaan sangat sederhana dan masih bergantung kepada pertanian dan hasil laut sebagai sumber ekonomi mereka. Menelusuri perkampungan Melayu di sini ibarat menaiki mesin masa dan kembali ke kehidupan masyarakat di Tanah Melayu beberapa dekad ke belakang. Mengambil kemajuan yang berada di kampung selatan Myanmar ini, kita ambil contoh Bandar Bok Pian saja. 50 tahun ke belakang ke Malaysia. Jadi walaupun 50 tahun untuk mengejar kita punya kemajuan di Malaysia tu, di sini kita boleh lihatlah budaya dia punya rumah masih kekal, atap ada rumah yang pakai atap rambia, atap nipah, rumah kayu, ada yang rumah batu kan. Tapi kemajuan di sini jauh beza daripada yang kita yang berada di Malaysia. Oleh itu, Datuk Osman memuji usaha baik Muslim Care Malaysia menjejak dan menyantuni masyarakat Melayu di sini. Selain menyampaikan sumbangan,
Muslim Care turut melihat potensi bantuan yang boleh dirancang demi meneruskan agenda kebajikan untuk mereka di masa hadapan. InsyaAllah Muslim Care tidak akan berhenti untuk kali ini saja, tapi insyaAllah akan meneruskan lagi jaringan hubungan dan juga bantuan-bantuan yang mana hasil ataupun dapatan daripada lawatan ini terlalu banyak keperluan dalam memastikan generasi kedua tua ini di peringkat anak mereka tidak kehilangan identiti. Masyarakat Melayu di Myanmar memerlukan sokongan jangka masa panjang bukan sahaja untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka tetapi juga untuk mengekal dan melestarikan jati diri Melayu yang terpelihara sekian lama agar tidak luntur di telan zaman. Laporan Syafiq Azman bersama juru kamera Dailami Yaakob dari Bok Pian, Myanmar untuk TV Al-Hijrah. Pembunuhan yang dilakukan dengan mengerat mangsa kepada 8 bahagian, sesuatu yang amat berat dan tidak boleh dimaafkan. Namun bagi Khairul Anwar Zakaria, dia mahu membuka buku baru dengan menjadi insan yang berbakti kepada bangsa dan agama. Bekas pengurus jualan yang kini meniti usia senja 64 tahun berkata pengalaman di dalam penjara selama 23 tahun banyak mengajarnya erti kesabaran selepas diberi peluang mendalami ilmu agama. Khairul Anwar dibebaskan selepas mendapat pengampunan dari Sultan Kedah pada Mei 2018. Seterusnya terselamat dari tali gantung dan dibebaskan 3 Oktober lalu. Dia yang menyesali perbuatannya mengakhiri nyawa seseorang, mengubah hidupnya dan mahu orang lain mengambil iktibar atas apa yang terjadi kepadanya. 3 panel hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pada saya 35 tahun daripada tak ada ditangkap. So bagi saya lah, tolonglah netizen yang di luar. Tak payahlah nak herdik-herdik saya. Tak payah nak katakan patut mati, patut apa. Biarkan saya dengan hidup saya. Biarkan saya menjalankan apa yang saya cita-cita saya. Saya ingin menjadi seorang manusia yang berguna pada orang lain. Bapa kepada 9 orang anak ini berkata kehidupan di sebalik tirai besi banyak mengajarnya menjadi manusia dan berharap masyarakat dapat menerimanya. Dia yang senang disapa dengan panggilan Abah berkata sangat bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada ibunya yang kini sudah berusia 84 tahun. Katanya dia masih ingat kejadian pilu ibunya yang menangis dan pingsan ketika hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atasnya. Saya memang satu peristiwa yang paling menyayat hati saya. Hari ketika hakim menjatuhkan Khairul Anwar Zakaria, kamu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ya Allah. Mak saya menangis. Dia jatuh pingsan dalam mahkamah. Dia tak boleh terima. Dia sampai berdegat dan dia pegang kaki hakim tu. Khairul berhasrat untuk terus memberikan motivasi kepada bekas banduan yang pernah menjadi anak didiknya semasa di penjara sebelum ini. Ada beberapa ramai juga yang dapat mengucap syahadah ketika bersama saya. Daripada Hindu dan Buddha Cina. Ramai. Yang peluk saya ketika nak bebas. Itulah semangat saya yang ada. Abah, terima kasih Abah. Dia pertemuan dalam penjara, saya panggil Abah. Dia satu penjara panggil Abah. Timbalan panggil Abah kat saya. Terima kasih Abah sebab bagi ajak saya juga tahu solat. Saya ucap terima kasih. Pada 22 September 2008, Khairul Anwar, seorang jurujual, dihukum gantung sampai mati setelah didapati bersalah membunuh seorang tukang besi, Chuah Leng Hai, 38 tahun dengan tubuh mangsa dikerat 8 bahagian. Dua lagi tertuduh dalam kes itu, Arifin Ahmad, 47 tahun dan Muhammad Zaidi Saleh, 42 tahun, dibebaskan setelah didapati tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Khairul Anwar didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Taman Datuk Kumbar. Di sini antara pukul 5 pagi hingga 6.35 pagi, 4 Jun 2001. Khairul Anwar kemudian mendapat pengampunan daripada Sultan Kedah pada Mei 2018 dan status banduan akhir berubah kepada banduan hayat. Seterusnya pada Februari 2024, kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Al-Star semula kerana kerajaan memansuhkan hukuman hayat ke atas semua banduan di penjara dan hukumannya digantikan dengan hukuman penjara selama 35 tahun dari tarikh tangkap iaitu pada 2001. Selepas ini, Muhammad Ibrahim dijangka ganti Yahya Sinwar.
Muhammad Ibrahim Hassan Sinwar atau Abu Ibrahim dijangka bakal menjadi Ketua Kumpulan Pejuang Palestin Hamas di Gaza. Geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan adik kepada bekas pemimpin Hamas, Allahyarham Yahya Sinwar itu dilihat paling berpotensi untuk menjadi pemimpin dalam mengatur strategi perang dan pertahanan di Gaza. Menurut Profesor Dr. Azmi, kebiasaannya Ketua Biro Politik Hamas dipilih dari kalangan pemimpin yang berada di luar Gaza seperti Qatar untuk mengelak menjadi sasaran Israel, antaranya Khalid Mishal. Namun pengecualian dilakukan ke atas Yahya Sinwar kerana perang Gaza dan pintu sempadan ditutup. Selain jawatan tersebut, Sinwar juga memegang tugas Ketua Pejuang dan tugas itulah yang dikatakan akan diserahkan kepada adiknya. Gaza memerlukan seorang pemimpin khusus yang mahir dan pakar dalam mengetuai misi peperangan menentang penjajahan tentera Zionis Israel seperti mana Sinwar. Tapi di Gaza itu diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur serangan, untuk mengatur pertahanan di Gaza itu, dan pemimpin yang paling dilihat yang boleh melakukan ini adalah Ketua Brigade Qassam, iaitu adik kepada Yahya Sinwar, itu Muhammad Sinwar. Jadi itu dia katakan dua bentuk pemimpin. Yang paling penting adalah pemimpin yang tidak akan menjadi sasaran Israel sekali lagi ataupun berkali-kali ataupun mungkin. Pelantikan Ketua Biro Politik Hamas baru itu dikatakan tidak akan diumumkan kepada khalayak dengan persetujuan Iran dan Qatar. Muhammad Ibrahim Hassan Sinwar dilahirkan pada 16 September 1975, merupakan Ketua Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap tentera Hamas yang berpangkalan di semenanjung Gaza. Ura-ura Muhammad akan menggantikan sosok digeruni Israel Yahya Sinwar itu menimbulkan kebimbangan Israel dan Amerika Syarikat. Mereka takut dan kecut Muhammad mewarisi pendirian tegas abangnya. Sekurang-kurangnya 73 terbunuh dalam serangan terbaru Israel yang menyasarkan perumahan Beit Lahia di utara Gaza. Angka korban dijangka meningkat, banyak lagi tertimbus di bawah runtuhan. Mangsa korban kebanyakannya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Sejak pengepungan tentera Israel selama 16 hari di Beit Lahia, penduduk mengalami gangguan komunikasi, kebuluran dan kekurangan ubat-ubatan. Sementara itu, serangan Israel ke atas Hospital Indonesia malam semalam turut mencederakan 40 kaki tangan perubatan dan pesakit. Zionis juga meletupkan generator elektrik sehingga menyebabkan kematian 2 pesakit yang berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, di pinggir selatan Beirut, Israel melancarkan 2 serangan ke atas wilayah itu. Serangan itu berlaku sejurus Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendakwa kediamannya di Caesarea dekat utara Tel Aviv diserang menggunakan drone dari Lubnan. Salah satu lokasi yang disasarkan Israel ialah bangunan kediaman di Heretrik berhampiran sebuah masjid dan hospital. IDF juga menyasarkan bandar Nabatiyeh buat kali ketiga minggu ini. Serangan ini menyasarkan gudang senjata, tapak pelancaran roket dan infrastruktur lain yang digunakan oleh Hezbollah dan Hamas. Selain menyerang ibu pejabat risikan Hezbollah di Beirut, Israel mendakwa jet pejuangnya membunuh 3 komander Hezbollah termasuk Al-Haj Abbas Salameh, iaitu pemimpin kanan dalam komando selatan kumpulan itu. Bagaimanapun, Hezbollah masih belum mengesahkan perkara itu sehingga kini. Liga Arab dalam pada itu berkata kerajaan Lubnan merupakan satu-satunya badan yang diberi kuasa untuk berunding bagi pihak negara dengan tujuan mencapai gencatan senjata segera dan melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.